Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung sikit tajuk mat kita yang lepas. Okey. Jadi, seterusnya kita akan pergi kepada tajuk mad arid li sukun. Okey, dalam erti kata lain, awak tulis maksud mad arid li sukun adalah sukun yang mendatang. Apa maksud sukun? Sukun yang mendatang, bukannya buah sukun. Okey. Okey, macam tu ala-ala lah buah sukun. Bukan devil fruit macam dalam cerita One Piece ya. Bukan. Sukun tak maksudnya mati, tapi bukannya mati yang macam tu. Okey, bukan. Tu bukan mati, okey. Tu orang mati. Mati kat situ adalah sukun. Sukun tu tanda mati. Sukun yang mendatang. Nya menjadi mati. Huruf ya menjadi matilah. Kalau awak tengok huruf mati, contohnya kita letak alif, ba. Okey, tu ba. Dua-dua huruf tu hidup. Macam ni kita nak mematikan huruf ya bila kita letak tanda mati ab. Ab. Maka huruf ba tu nya mati. Sebab apanya mati? Nya tidak dibariskan. Nya dibunyikan tapi nya tidak dibariskan. Ya maksudnya sukun. Okey? Kira difahamkan untuk awak ialah sukun. So, mad arid li sukun adalah sukun yang mendatang. Mati ya, nya datang. Uish, dia macam seram je tajuk mat kali tu nah. Okey, kita tengok maksud huruf mat. Huruf mat, okey, huruf mat bertemu dengan huruf hijaiyah. Okey, yang kedua, di akhir kalimah dan dibaca secara wakaf. Maksudnya awak kena bacanya satu persatu macam tu. Satu, huruf mat bertemu dengan huruf hijaiyah di akhir kalimah dan dibaca dengan wakaf. So, bila kita tengok ada 4 poin tu, kita boleh nampak huruf mat. Okey. Kita cuba tukar highlighter. Tapi saya dapatlah warna biru untuk menghalang. Okey, kita tukar. Yang pertama huruf mat. Okey. Yang kedua adalah warna kuning bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang ketiga poinnya adalah di akhir kalimah, warna biru. Dan yang keempat adalah dibaca dengan wakaf, warna purple. Okey, boleh nampak? Okey. Apa ciri-ciri yang pertama tadi? Huruf mat. Okey, kita tengok di dalam ayat tu, apakah huruf mat? Al-mubin, hina manas, khalidun, syai'in alim. Okey, jadi dekat situ, apakah huruf mat? Okey, kita highlightkan dengan warna orange. 1, 2, 3. Okey, al-mubin. Apakah huruf matnya? Huruf ya. Hina manas. Apa huruf matnya? Okey, kita tengok situ Kita tengok kat situ. Sebab apa kita tengok kat situ? Sebab ciri-ciri yang ada pada mad arid li sukun di situ, nya serentak. Bukannya satu sahaja, nya mesti ada 1, 2, 3, 4. Nya semua mesti ada, makanya akan jadi mad arid li sukun. Alah, macam awak buat air melo. Buat air melo, letak air, letak susu. Jadi air melo sik-sik nak. Awak letak air melo, barulah dia jadi melo kau-kau. Gitu. Tapi tiba-tiba awak letak dalam cawan, awak letak melo aja. Jadi air milo sik-sik lah, jadi milo lah nya. So, mad arid li sukun mesti ada mad, mesti ada bertemu huruf hijaiyah dan di akhir kalimah dan dibaca secara wakaf, barulah nya jadi mad arid li sukun. So, kita baru jumpa huruf mad. Khalidun. Jadi, yang mana satu huruf mad? Wow. Dan seterusnya, syai'in alim. Ya. Okey, ciri yang kedua, bertemu dengan huruf hijaiyah. Kita cari warna kuning. Maksudnya, siapa yang bertemu? Huruf mat tadi yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Okey. Ya tu, nya bertemu dengan siapa? Nya bertemu dengan ba kah? Nya bertemu dengan nun? Alif tu, nya bertemu dengan nun kah? Nya bertemu dengan sad? Sudah pastinya bertemu dengan huruf selepas. Okey, juntinglah tulis jumpa yang selepas. Ya tu nya berjumpa dengan nun.
alifnya berjumpa dengan sad. Sekiranya lah, andai katalah tiba-tiba hina muna, tiba-tiba saya ada sad, ya bukan, dia mesti berjumpa dengan mana-mana huruf hijaiyah. Contoh waw, kita jumpa dengan huruf nun, ya berjumpa dengan huruf mim. Baru 2 syarat. Syarat yang ketiga, kita tengok warna biru, berada di akhir kalimah. Okey, maksudnya berada di akhir kalimah, awak tengok situ ada tanda wakaf. Wakaf maksudnya berhenti. Ada tanda wakaf. Okey, seterusnya ciri-ciri yang keempat, dibaca secara wakaf. Nya jumpa berhenti di akhir kalimah. Nya sikit salahnya akhir kalimah macam ni pun, dan dibaca juga secara wakaf. Sekiranya ada ayat selepas tu, awak si memberhentikan bacaan, maka nya si akan menjadi mad arid li sukun. Sebab itulah ciri-ciri 4 tu mesti ada. Okey, boleh faham? Satu, huruf mad berjumpa dengan huruf hijaiyah di akhir kalimah dan bacaan diwakafkan. Jadi, maka terhasillah mad arid li sukun. Awak akan tengoklah dalam erti kata lain lah. Okey, mungkin awak boleh tolak point. Dalam bahasa mudahnya, huruf mad 2 yang terakhir. Dengan syarat baca wakaf. Wakaf maksudnya berhenti. Saya ulang balik. Dalam erti kata lain, huruf mad 2 terakhir dibaca wakaf. Tengok. Al-Mubin. Awak baca panjang nak? Hina manas. So, perkataan nas. Awak baca panjang. So, cara bacaannya 2, 4 atau 6 harakat. Boleh pilih. Khalidun. Syai'in alim. Begitu. Boleh faham? Itu adalah mad arid li sukun. Seterusnya kita pergi kepada mad lin. Apa maksud lin? Lin maksudnya lembut. Saya dah terangkan dekat atas tadi nak, dekat sebelum-sebelum tu. Di mana huruf lin tu nya melibatkan huruf waw dengan ya bertanda sukun. Okey, kita pola cantik-cantik sikit . Okey, kita guna highlighter. Kita guna highlighter warna-warna gona-goni. Okey, warna biru lah. Huruf lin iaitu waw atau ya. 1. Bertanda sukun didahului sebelum hurufnya berbaris di atas dibaca secara wakaf. Nampak satu persatu dekat situ. 1. Huruf atif. Huruf alif atau ya. Okay, alif atau nak maka tu saya ubah color. Alif atau ya bertanda sukun. Maksudnya alif dengan ya tu mesti dalam keadaan sukun. Alif ada sukun, ya pun ada sukun. Sukun maksudnya mati. Kemudian sebelum hurufnya tadi mestilah berbaris di atas. Contohnya apa-apa huruf atas, baris di atas, jumpa dengan ya mesti mati. Dan dibaca secara wakaf. Maksudnya, bila nya jumpa wakaf. Wakaf maksudnya berhenti ataupun awak membacanya secara berhenti, maka nya adalah mad lin. Okey. Contoh kalimah li'ila fi Quraish. Tengok apa ciri-ciri hurufnya? Huruf ya bertanda mati, huruf waw atau ya bertanda sukun, bertanda mati, didahului sebelum hurufnya. Okey, sebelum hurufnya huruf apa? Huruf ra yang bertanda baris di atas. Makanya akan jadi mad lin dibaca secara wakaf, awak berhenti. Contoh ayat sebelumnya, li'ila fi Quraish. Tengok. Ya tu walaupun nya nisik bukan macam mad asli. Mad asli biasa awak tengok macam tu lah mad asli. Mubin ya tu nya si hidup, nya si ada apa? Nya si ada apa-apa. Malah tak situ dah lah nya mati. Nya bukan dibaca rai macamnya, tapi nya bacaannya panjang. Sebab apa? Sebab huruf sebelumnya yang menjadikannya mad. So, alamun awak sebut rai pun macam lembut je nak rai. Bay.
Khaw. Saw. Lembut nak? Sebab ialah dipanggil lin. Mad lin. Lin maksudnya lembut. So, cara bacaannya 2, 4 atau 6 harakat. So, boleh faham? Senang saja. Yang terakhir adalah mad iwad. Okey, kita tengok satu persatu makna mad iwad. Huruf mad, huruf mad yang berbaris 2 di atas tanwin dibaca dengan baris 1. Okey. Ketika wakaf dengan bacaan mad. Maksudnya ada satu huruf, ada 2 baris, tapi jumpa wakaf, dibaca satu baris. Macam ni lah. Cuba awak tengok tu, bacaan tu ban, betul sih? Tapi bilanya jumpa wakaf, awak akan bacanya dengan bacaan ba. Ialah mad iwad. Tapi dengan syarat ketika wakaf. Sebab ilahnya pada ketika wakaf. Okey, contohnya nak ajalim musamma. Bila awak berhenti, awak dah baca man lagi, awak berbaca lagi. Awak membacanya dengan bacaan ma. Okey, wan nazi'ati gharqa. Awak bacanya qan. Awak bacanya dengan bacaan qa. Insya. Awak bacaan, awak baca a. Haba'am mumbassa. Dengan bacaan tanwin tu awak baca dengan baris 1 je. Okey, ia adalah mad iwad. Maka bacaannya adalah 2 harakat. Boleh faham? Okey, latihan. Saya nak buat pula latihan lah. Tulis je bahasa Melayu, supaya tulis Jawi. Senaraikan 2 contoh. Okey, tak je lah. Soalan nombor 2 je. Buat contoh, selain contoh di atas, cari dalam Al-Quran, mad wajib muttasil, mad badal dengan mad iwad. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Syukran.